آمين. يا حبيبي يا شفيع يا شفيع يا حبيبي يا شفيع يا شفيع صلى الله عليك يا حبيب الله. القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله هذا المصطفى، هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما ناح طير في الغصون يمين. يا حبيبي يا شفيع يا شفيع يا حبيبي يا شفيع يا شفيع صلى الله عليك يا حبيب الله. القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله هذا المصطفى، هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما ناح طير في الغصون يمين. يا حبيبي يا شفيع يا شفيع يا حبيبي يا شفيع يا شفيع صلى الله عليك يا حبيب الله.
تميل ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما ناح طير في الغصون يمين. يا حبيبي يا شفيع يا شفيع يا حبيبي يا شفيع يا شفيع. صلى الله عليك يا حبيب الله. القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما ناح طير في الغصون يمين. يا حبيبي يا شفيع يا شفيع يا حبيبي يا شفيع يا شفيع. صلى الله عليك يا حبيب الله. القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما ناح طير في الغصون يمين. يا حبيبي
شفيع يا حبيبي يا شفيع يا شفيع صلى الله عليك يا حبيب الله. القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمد. Yayasan Sabah sedang mengusahakan pembinaan Komplek Anjung Sulul Khatimah yang dipaparkan dalam skrin sekarang ini. Yang kedua ialah tentang buku yang saya tulis, ada 3 serangkai buku yang boleh didapati sekarang. Dan yang ketiga ialah FMCC atau First Move Childcare Center, iaitu sebuah taska yang mengambil pelajar-pelajar atau anak-anak dari umur 2 bulan sampai 4 tahun. Yang ketiga ialah Telegram, di mana saya minta teman-teman para penonton menghimpunkan seluruh tenaga yang ada, pemikiran yang ada untuk kita mendaulatkan Islam, insya-Allah. Tuan-tuan, seluruhnya ini kalaupun ada imbuhannya, semuanya kita masukkan dalam tabung Anjung Sulul Khatimah. Minta tuan-tuan dan puan menderma, minta tuan-tuan menginfak, minta tuan-tuan melakukan apa saja bagi kita merealisasikan program Komplek Anjung Sulul Khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذريته أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولكل وجهة وموليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. Dan bagi tiap-tiap umat ada arah kiblat yang masing-masing menujunya. Oleh itu berlumba-lumbalah kamu mengerjakan kebaikan. Berlumba-lumbalah kamu mengerjakan kebaikan. Kerana di mana saja kamu berada, maka Allah tetap akan membawa kamu semua berhimpun pada hari kiamat untuk menerima balasan. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Sepotong lagi daripada ayat Quran, tuan-tuan dan puan, ialah tentang fastabiqul khairat. Maknanya bersegeralah kita melakukan amal-amal saleh. Dia minta tuan-tuan dan saya bersegera. Jangan tangguh-tangguh daripada melakukan amal saleh. Saya nak bocorkan sepotong hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis itu berbunyi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersegeralah kamu sekalian amalan yang baik-baik, melakukan amalan yang baik-baik. Sebelum datangnya berbagai fitnah yang diumpamakan seperti malam yang gelap gulita. Terdapat orang yang sebelah paginya mukmin, petangnya kafir. Begitulah sebaliknya, sebelah petangnya mukmin, sebelah paginya kafir. Dia menjual agamanya kerana kepentingan dunia yang sedikit. Para penonton yang bersekalian, saya telah membaca lebih kurang 2 ayat Quran dan 1 hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tajuk pada malam ini ialah segeralah kamu melakukan amal saleh. Bersegeralah kita melakukan amal saleh. Tuan-tuan dan puan yang bersekalian sekalian, saya mengucapkan terima kasih kepada jamaah Surau Hijau, Taman Hijau, Tanjung Malim, Surau Khairiyah, kepada tuan pengusinya, kepada setiausahanya dan jawatankuasanya, kepada teman-teman yang mengusahakan program ini,
dan menjemput saya untuk sama-sama menjadi tetamu pada malam ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini baik untuk diri kita, baik untuk teman-teman yang hadir jamaah kepada surah Khariyah, baik untuk teman-teman kawasan sekitarnya, dan juga baik pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para penonton yang mati sekalian, saya lakukan objektifnya satu saja. Objektifnya ialah mendakwahkan agama Allah. Objektifnya ialah menghidupkan agama Allah. Objektifnya ialah meletakkan agama Allah ke mercunya. Objektifnya ialah meletakkan agama Allah ke puncaknya. Disebabkan Islam itu tidak ada bandingannya. Agama yang diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, tuan-tuan, Islam itu tidak ada comparisonnya. Islam itu tidak ada tolak bandingnya. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam itu tinggi dan tidak ada satu pun yang boleh menyaingi ketinggian Islam. Islam itu agung. Tidak ada satu pun yang boleh menyaingi keagungan Islam. Islam itu hebat. Tidak ada satu pun kuasa dalam dunia ini yang boleh menyaingi kehebatan Islam. Islam itu harum. Tidak ada benda yang lebih harum daripada Islam. Para penonton yang mati sekalian, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal apa kita bersyukur? Dalam keadaan Islam yang begitu hebat, tuan-tuan dan puan, Allah takdirkan menjadikan tuan-tuan dan saya tuan pengerusi kepada surah Khariyah, tuan-tuan jawatan kuasa kepada surah Khariyah. Semuanya biro-bironya, termasuk saya dan teman-teman, anak isteri dan seluruhnya, lahir-lahir ke dunia menjadi Islam. Lahir-lahir ke dunia kita mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kita tak menumpahkan sebutir peluh pun, tak menumpahkan sebutir darah pun, setitik darah pun untuk mendapatkan Islam. Ayah kita Islam, kita pun Islam. Datuk nenek kita Islam, ayah kita Islam, dan kita pun Islam. Para penonton yang mati sekalian, tidak seperti zaman awal Islam. Zaman Nabi Muhammad dan para sahabat dan tabi'in dan tuan puan. Zaman Nabi Muhammad macam mana nak mendapatkan Islam? Macam mana mereka nak mendapatkan Islam? Mereka bagi masa, mereka bagi harta, mereka bagi tenaga, mereka bagi peluh mereka bagi keringat mereka bagi semua apa yang mereka ada. Hatta yang terakhir, yang paling tinggi, mereka sanggup memberikan nyawa mereka untuk Islam. Tuan-tuan dan puan, tanya diri kita. Saya tanya diri saya nak tanya kepada tuan-tuan dan puan, apa yang tuan-tuan dah bagi kepada Islam? Bagi saya tahu, apa yang tuan-tuan dah bagi tentang kepada Islam? Tanya soalan itu, saya tanya, tuan-tuan jawab sendiri dah. Apa yang kita buat? Daripada kita bangun tidur pagi tadi, tuan-tuan, katakanlah pukul 6 kita bangun tidur. Sampai malam ni pukul 11 kita tidur. Apa yang kita bagi untuk Islam? Masa berapa banyak kita bagikan untuk Islam? Pemikiran berapa banyak yang kita bagi untuk Islam? Derma bakti berapa banyak yang kita bagi untuk Islam? Berapa banyak langkah yang kita langkahkan hari ini? Salah satu langkah itu adalah untuk Islam. Apa yang kita fikirkan hari ini? Begitu banyak yang kita fikirkan. Fikirkan diri, fikirkan isteri, fikirkan anak, fikirkan sekolah, fikirkan COVID, fikirkan PDPR, fikirkan susahnya nak pendapatan dalam musim COVID ini. Ada orang yang gajinya tinggal setengah saja. Ada orang yang berhenti kerja. Suami berhenti kerja, isteri dia berhentikan kerja. Tuan-tuan, mereka melarat, hidup sekarang melarat, tuan-tuan dan puan. Nak fikirkan itu semua, tuan-tuan. Kita nak kena fikirkan itu semua. Tuan-tuan dan puan, insya-Allah berapa orang yang memikirkan tentang manusia-manusia yang seperti ini. Berapa orang, tuan-tuan? Berapa banyak kita, tuan-tuan dan puan? Kereta kita yang kita pandu hari-hari itu. Kemana kereta pergi kita? Setakat kita pergi kerja, setakat kita pergi ke pasar, setakat kita pergi membeli belah apa yang patutnya untuk kita isi dapur kita, untuk mengisi rumah kita dan sebagainya, setakat isi minyak untuk kita itu terus berjalan dan sebagainya. Balik rumah, rehat, tengok TV, tidur. Kalau begitu, tuan-tuan dan puan, kalau begitulah layaknya apa yang dibuat oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Kalau Abu Bakar buat macam itu, macam kita buat, macam Omar buat macam kita buat, kalau Sayyidina Osman buat macam kita buat, macam Sayyidina Ali buat macam kita buat, orang Tanjung Malim belum Islam lagi, tuan-tuan. Orang Tanjung Malim tak dapat Islam. Orang Ipoh tak dapat Islam. Orang Parit Buntar tak dapat Islam. Orang Taman Tun Dr. Ismail tempat saya ini tak dapat Islam. Orang Johor tak dapat Islam. Orang Indonesia tak dapat Islam. Orang Brunei tak dapat Islam. Tetapi oleh kerana perjuangan mereka, tuan-tuan, siang, malam, pagi, petang, jihad. Allah memberitahu kita, tuan-tuan, dalam surah Shaf ayat yang ke-10. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum
Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang yang beriman, hendakkah aku tunjukkan satu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu daripada bakaran api neraka Allah Subhanahu wa taala. Satu perniagaan dengan Allah Subhanahu wa taala yang akan dapat menyisihkan kita daripada api neraka. Apa dia perniagaannya? Tu'minuna billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Berjihad di jalan Allah. Yang kedua, berjihad di jalan Allah. Tu'minuna billahi wa rasulih. Tuan, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa tujahiduna fi sabilillah, dan berjihad di jalan Allah. Jihad harta, jihad pangkat, jihad keturunan, jihad title, jihad wang ringgit, jihad keringat, jihad fizikal, jihad mental, jihad spiritual. Apa yang kita jihadkan tuan-tuan untuk agama Allah? Saya nak tanya balik kali yang kedua, saya nak tanya ni. Apa yang telah kita buat untuk agama Allah? Apa yang kita buat di peringkat diri kita untuk agama Allah? Adakah hari ini kita improve diri kita bacaan Quran? Adakah hari ini kita improve kita tentang solat kita? Adakah hari ini kita improve diri kita dengan sembahyang sunat kita? Adakah malam tadi kita improve diri kita tentang tahajud kita? Adakah improve diri tentang sedekah, infak yang kita lakukan itu? Tuan-tuan, adakah kita tuan-tuan? Adakah kita? Soalannya improve daripada masa ke semasa. Tuan-tuan, kalau jawapannya tak ada, kalau jawapannya tak ada, saya nak tanya diri saya je lah. Apa yang saya buat hari ini? Apa yang saya buat semalam? Apa yang saya buat minggu lepas? Apa yang saya buat bulan lepas? Apa yang saya buat tahun lepas untuk agama Allah Subhanahu wa taala? Saudara-saudara yang saya muliakan sekalian, oleh kerana saya minta maaf. Saya tak tujukan kepada siapa-siapa. Tidak ditujukan kepada Taman Hijau, tidak, tuan-tuan, tidak. Saya tidak tujukan kepada siapa-siapa, tuan-tuan. Saya tujukan kepada diri saya sendiri, tuan-tuan. Saya tujukan kepada diri saya sendiri. InsyaAllah, tuan-tuan dan puan, ya, mudah-mudahan kita dapat berfikir pada malam ini. Kita dapat berfikir pada malam ini, tuan-tuan dan puan. InsyaAllah, mudah-mudahan dengan fikir kita ini, Allah memberikan kita taufik dan hidayah. Ini yang kita nak, tuan-tuan dan puan. Malam ini saya diminta berbincang tajuk segera melakukan amal soleh. Segera melakukan amal soleh. Pasal apa kita nak bersegera melakukan amal soleh? Apa sebab tajuk ni dipilih sedemikian? Tuan-tuan cuba tanya pada diri tuan-tuan, tanya pada diri masing-masing, kenapa agaknya tajuk ini dalam majlis online ini, tuan-tuan, live online dengan saya ni, tuan-tuan, insya-Allah kita mula pukul 7.50 tadi. Harap kita boleh akhir, tuan-tuan, kalau 8.50 macam itu. Saya akan bagikan 1 jam atau 1 jam 10 minit, tuan-tuan, insya-Allah. Saya harap tuan-tuan dapat bersama dengan saya bersama dengan tuan-tuan dan puan, semata-mata untuk membesarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata atas nama mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sebab yang kedua, tidak ada rasional yang ketiga, tidak ada sebab objektif yang keempat, tidak ada matlamat yang kelima, tak ada, satu saja. Matlamatnya ialah mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala. Saya nak pujuk diri saya supaya berada dalam gelanggang dakwah. Saya nak pujuk diri saya supaya ada dalam gelanggang berfikir. Saya nak pujuk diri saya supaya ada dalam gelanggang melakukan tindakan-tindakan yang pasti untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Saya nak pujuk diri saya supaya saya mengambil Islam dalam kehidupan ini untuk diri saya, untuk isteri saya, anak saya, keluarga saya dan seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya, tuan-tuan dan puan, saya nak pujuk diri saya, Hasan Ali, tuan-tuan dan puan, supaya saya menjadi kekasih Allah, orang yang disayangi oleh Allah, orang yang dicintai oleh Allah, orang yang dikasihi oleh Allah, dan orang yang akan dikurniakan satu hari nanti, bila tiba waktunya nanti, tuan-tuan, kita dikurniakan syurga Allah Subhanahu wa taala. Saya lagi, tuan-tuan, kalau misalnya ada kata-kata saya itu agak menyinggung, tuan-tuan, saya tidak, I don't mean it to be that way. I don't mean it to be pinpointing. I don't mean it to be pointing to a certain individual. Tak ada, tuan-tuan. Tidak. Tuan-tuan, saya sekarang ni macam pegang bola tenis. Depan saya dinding. Makin kuat saya baling bola itu, makin kuat lantunannya kepada saya. Makin kuat saya baling, makin kuat lantunannya kepada saya. Jadi maknanya, tuan-tuan, apa juga yang saya syarahkan, apa juga yang saya kuliahkan itu, lantunannya terlebih dahulu kepada saya. Lebihan-lebihan daripada anak-anak lantunan itu, saya sedekahkan kepada teman-teman di Taman Hijau, teman-teman di Tanjung Malim, teman-teman anak karya surau khairiah ini, insya-Allah. Para penonton yang rahmati Islam, balik tadi. Kenapa kita beria-ria sangat? Tajuk malam ni ialah nak meminta kita bersegera.
Sari'u ila maghfiratum min rabbikum. Bersegeralah kamu kepada kebaikan dan bersegeralah kamu untuk mendapat pengampunan Allah. Bersegera, sari'u. Bersegera. Jangan tangguh-tangguh. Bila kita nak buat sesuatu yang baik, hari ini tuan-tuan, hari ini insya-Allah, masa ini dan ketika ini. Sebab kalau kita tidak melakukan sesuatu yang terbaik, takut terlewat tuan-tuan. Takut terlewat. Malaikat maut sedang mengintai kita. Setengah daripada kita, teman-teman taman-taman hijau ni, mungkin saya sendiri sedang diintai-intai oleh malaikat maut. Tuan-tuan percaya ke tak percaya? Setengah daripada kita mungkin tahan seminggu saja hidup ini. Setengah daripada kita mungkin tahan sebulan saja hidup ini. Setengah daripada kita tak tahan bulan yang ketiga pun kita hidup ini. Teman-teman saya, tuan-tuan, berapa banyak korban COVID-19. Berapa banyak korban. Teman-teman saya hampir 30% menjadi korban terus kepada COVID-19. Yang muda pun anaknya jadi korban, ayahnya jadi korban. Yang sama dengan saya, umur datuknya pun jadi korban, neneknya pun jadi korban, tuan-tuan. Saya pun tuan-tuan tahu, agaknya tuan-tuan tahu. Kalau tuan-tuan baca Facebook saya, baca dan media sosial saya, tuan-tuan, saya kena COVID-19 positif bulan Februari yang lepas. Bulan Februari, tuan-tuan. Jadi saya faham apa psikologi orang kena COVID-19. Saya faham apa jiwa orang COVID-19. Saya faham air matanya di mana orang COVID-19 ini. Tuan-tuan, saya faham tuan-tuan bagaimana kita menghabiskan hari-hari selama lebih kurang dekat-dekat 3 minggu tuan-tuan. Saya berada di hospital untuk melakukan rawatan kepada COVID-19. Bayang tuan-tuan, rumah saya dengan hospital yang saya masuk ni tuan-tuan, rumah saya di Taman Tun dengan hospital, kalau betul-betul kita drive jalan yang lurus, tak ada trafik, tuan-tuan dan puan 3 minit sampai. 3 minit daripada rumah saya sampai hospital. 5 minit lah. 4 minit lah katakan. Jalan jangan syarat, jalan terus, jalan lurus, tak ada trafik. Terus saja. Masuk gear, terus pun sampailah KPJ, tuan-tuan. Sampailah KPJ. Tuan-tuan, berapa minit? Dalam 5 minit begitu. Tapi tuan-tuan dan puan, saya dimasukkan hospital. Anak tak boleh melawat, isteri tak boleh melawat. Kalau ditakdirkan saya matilah tuan-tuan. Dalam masa jangka masa itu mati. Isteri saya tak dapat mentalkinkan saya. Anak saya tak dapat mentalkinkan saya. Tak dapat. Mati saya ketika itu. Isteri saya tak boleh menjamah tubuh saya. Tuan-tuan, anak saya tak boleh menjamah tubuh saya. Kalau boleh pun seorang saja yang dibenarkan dekat. Itu pun pakai PPE semua. Dekat untuk mengenal pasti bahawa jenazah itu ialah jenazah Hasan Ali. Itu saja. Yang lain bila kebumian berlaku tuan-tuan, kita minta berada dalam 50 meter. 50 meter daripada tempat kebumian. Ada tempat kata 100 meter daripada tempat kebumian. Begitulah tuan-tuan dan puan. Dan kalau tengok tuan-tuan, atas permintaan saudara mara dan sebagainya, ada orang. Tapi tak ada orang dah meninggal, hanya diizinkan lalu saja. Van jenazah, lalu saja di rumah. Lalu depan rumah. Lalu saja depan rumah. Tuan-tuan, tak dibenarkan pun berhenti tuan-tuan. Tak pernah. Oleh kerana ditakuti jangkitan akan berlaku. Lalu saja. Jadi isteri dan anak-anak melambai-lambai begitu saja. Air mata tercurah begitu saja tuan-tuan. Tak dapat tengok, tak dapat buka jenazah. Tak dapat tengok muka jenazah. Tak dapat tengok macam mana mereka mengakhirkan hayat mereka. Tak dapat tuan-tuan. Atas nama yang ini tuan-tuan, atas nama yang inilah kesegeraan itu sangat perlu tuan-tuan. Sebab malaikat maut akan datang bertemu dengan tuan-tuan. Malaikat maut akan datang tuan-tuan dan puan. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila sampai ajal anak-anak Adam itu, bila sampai ajal umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila sampai ajal makhluk namanya manusia itu, malaikat maut akan datang. Tidak ditangguhkan satu saat, tidak disegerakan satu saat. The most punctual of all the creations of God, the most punctual, the utmost punctuality ialah malaikat maut tuan-tuan dan puan. Dia datang berjumpa dengan tuan-tuan, berjumpa dengan saudara. Dia akan datang berjumpa dengan pengurusi surau khairiyah. Dia akan datang jumpa setiausaha surau khairiyah. Dia akan datang jumpa penasihat surau khairiyah. Dia akan jumpa jawatan-jawatan kuasanya, muslimatnya, pemudanya dan sebagainya. Dia akan datang berjumpa dengan seluruh anak-anak karya ni, seluruh anak-anak karya. Yang datang masjid, tak datang masjid, yang yang frequentkan masjid, yang tidak frequentkan masjid, yang suka ke masjid, yang tak suka ke masjid, yang rindu masjid, yang tak rindu kepada masjid. Malaikat maut akan datang bertemu dengan saudara. Kalau saudara tidak melakukan perubahan, saya tidak melakukan perubahan, tuan-tuan dan puan,
Kalau misalnya fardu ainnya pun tak lulus. Fardu ain tak lulus, tuan-tuan dan puan. Kalau fardu ain tak lulus. Ilmu tentang salat tak ada, tak lulus, tuan-tuan. Quran, ilmu Quran tidak lulus. Ilmu hadis tidak lulus. Ilmu sejarah tidak lulus. Ilmu sejarah Islam tidak lulus. Ilmu akidah tidak lulus. Ilmu syariah tidak lulus. Ilmu akhlak tidak lulus. Ilmu tasawuf tidak lulus. Masya Allah, tuan-tuan. Macam mana, tuan-tuan? Macam mana? Jadi kalau ilmu-ilmu ini tidak lulus, amalan pun tidak lulus. Tak ada amalan. Tuan-tuan, orang yang beramal tanpa ilmu tidak ada amal. Sembayang tak ada ilmu, tak ada sembayang. Kalau ditanyakan tuan-tuan balik ni, cuba tanyakan kepada anak-anak, tanya isteri kita, berapa rukun sembayang? Minta disebutkan satu persatu. Saya yakin 6 orang anak, 6 tak boleh jawab dengan tepat. Termasuk isteri, termasuk suami. 8 orang tak boleh jawab dengan tepat. Apa yang wajib? Apa yang wajib dalam sembahyang? Daripada takbiratul ihram sampai memberi salam. Berapa orang yang boleh jawab? Apa yang sunat? Sunat hayat, sunat ab'ad. Apa dia? Tuan-tuan. Kalau macam mana bacaan-bacaan sembahyang? Tuan-tuan, kalau tidak ada ilmu, tuan-tuan, Masya Allah, tuan-tuan, macam mana bacaan? Macam mana Fatihah? Bolehkah kita baca? Ar-Rahmanir Rahim. Bukan ha. Ha. Malik Yaumiddin. Bukan midin. Midin tak betul. Dal tu syabdin, dal tu syadda. Middin. Iyaka. Iyaka tak betul. Iyaka. InsyaAllah, tuan-tuan. Ujung sekali. Waladhdallin. Waladhdallin. Macam mana nak jawab? Ada sebut waladhdallin. Bukan do. Bod. Siratal. Bukan siratal. Tak betul. Sad. Siratal ladzi, bukan siratal lazi, bukan zai, zal. Okey, minta maaf tuan-tuan, saya bukan nak mengajar tajwid, bukan kelas tajwid. Tapi itulah. Jadi ada orang tuan-tuan tak pernah seumur hidupnya didengarkan bacaan dia kepada orang-orang yang lebih mengetahui. Di kampung, di Taman Hijau, ada imam, ada bilal, ada ustaz, ada penghafaz Quran dekat situ. Saya yakin ada anak-anak kita yang hafaz Quran. Sama ada dah hafaz 30 juzuk atau belum hafaz 30 juzuk. Berapa orang daripada kita yang sedang mengikuti siaran ini, tuan-tuan? Berapa orang daripada kita voluntarily go and meeting them and start reciting in front of them. Baca depan dia orang supaya mereka menegur. Bagi tahu dia, Ustaz, saya ni tak belajar apa ni bersungguh-sungguh dulu masa kecil-kecil. Saya hafal-hafal begitu saja. Saya nak baca depan Ustaz. Tolong Ustaz, tolong. Jangan malu-malu. Saya pun tidak malu. Saya ketepikan malu saya. Ustaz, tolong bagi tahu saya di mana yang salah. Tuan-tuan. Saya yakin kebanyakannya salah bacaan saya ni. Tolong betulkan Ustaz. InsyaAllah. Baca. Paling tidaknya Fatihah. Kalau tuan-tuan tidak ditasmi', namanya tasmi'. Dibaca, ada orang yang mengetahui, yang lebih faham untuk mengulas bacaan kita. Itu namanya tasmi'. Berapa orang yang tasmi'? Ambil isteri kita, tuan-tuan. Ambil isteri kita. Isteri kita bacaan-bacaan sembahyangnya dalam sir. Sir maknanya bacaan hanya didengar oleh dirinya sendiri. Wanita sembahyang malam ke siang ke, bacaannya bukan jahar. Bacaannya ialah sir. Tuan-tuan. Jadi kita tak tahu. Berapa orang suami? Saya nak tanya pula suami. Minta maaf, tuan-tuan. Tak macam saya nak tanya. Kalau ada jawapan, ada jawapan. Kalau tak ada jawapan, tak ada jawapan. Berapa orang suami-suami yang sedang mengikuti program saya pada malam ini sudah pun menyemak bacaan Fatihah isteri? Setengah tuan-tuan dah kahwin 23 tahun. Setengah tuan-tuan kahwin macam saya dah 47 tahun kahwin, 48 tahun dah saya kahwin. Kalau tak semak, kalau tak pernah dengar bacaannya, macam mana tuan-tuan, macam mana?
Allah tanya kepada kita, kamu dah kahwin 47 tahun, isteri kamu tak boleh baca Fatihah dan kamu bersenang lenang dan kamu tak tahu pun isteri kamu tak boleh baca, kamu tak berminat pun untuk mendengarkan bacaannya, kamu tak minat pun untuk mendatangkan guru-guru untuk melatih bacaannya, melancarkan bacaannya. Tuhan, kita akan bertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara yang saya muliakan sekalian, sekali lagi, kenapa kita pilih tajuk segera melakukan amal salih? Segera. Saya nak ambil contoh tuan-tuan dan puan ni. Katakanlah tuan-tuan ni, telefon kita rosak. Telefon kita rosak, agaknya SIM cardnya dah tak apa nak boleh pakai. Ataupun telefon kita rosak kerana aplikasi yang kita gunakan itu, application itu tuan-tuan dan puan, agaknya meragam sikit, ada masalah. Ataupun telefon kita rosak tuan-tuan dan puan adalah kerana mungkin rosak kerana tidak bayar bil. Bukan rosak kerana tidak berfungsi, kerana tidak bayar bil. Apa tuan-tuan buat? Segerakan tuan-tuan. Pasti tuan-tuan bersegera. Tuan-tuan ada sebelah jalan daripada rumah saya ni Masjid Al-Ghufran namanya. Masjid Al-Ghufran namanya tuan-tuan dan puan, insya-Allah Jadi kita berhenti sebentar tuan-tuan, kita menghormati azan. Kita berhenti sebentar kerana menghormati azan. Sekitar dalam 3-4 minit begitu insya-Allah. Kita berhenti sebentar tuan-tuan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Para penonton yang hormati sekalian, terima kasih. Kita menghormati azan tuan-tuan dan puan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, kalau Bilal menyebutkan, kalau muadzin menyebutkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, jawablah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau hayya 'alas salah, la haula wala quwata illa billah, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Tuan-tuan dan puan, insya-Allah kita sambung tuan-tuan dan puan. Persoalannya tadi kenapa persoalannya, why are we getting ourselves to be hesitating, cepat, to do fast, to do things fast, quickly and fast, dengan satu rhythm yang sangat-sangat cepat untuk melakukan perubahan. Sebab tuan-tuan dan puan, insya-Allah kita tengok kita punya
kita punya kepentingan. Macam mana kita susun senarai kepentingan kita, senarai utama kepentingan kita hari-hari kita. Tadi saya katakan telefon rosak. Kan? Macam mana tuan-tuan? Berapa orang yang angkat tangan, berapa orang yang sanggup telefon rosak tidak dibaiki 24 jam? Yakin saya, kalau telefon rosak pukul 10 malam, dalam kepala kita, kalaulah buka kedai malam ni juga aku pergi. Maka tak sabar-sabar besok tuan-tuan. Kedai buka 9.30 di Tanjung Malim. Pukul 10 di Tanjung Malim cepat. Kita dah tunggu dekat kedai Nyonya tu untuk dibetulkan tuan-tuan. Kita bertunggu dah untuk dibetulkan telefon kita. Begitulah tuan-tuan. Sebab kita nak dapatkan informasi. Kita nak dapatkan berita-berita. Kita nak dapatkan punca hiburan. Kita nak dapatkan tengok tuan-tuan untuk kita mengingat beberapa program-program kegemaran kita yang sudah pun terada dan sudah sedia dirakam dalam telefon kita. Tuan-tuan nampak, ambil pula tuan-tuan ni. Kita sedang tengok bola Sedang tengok bola. Malam tadi tuan-tuan Manchester City lawan dengan Liverpool. Keputusannya 2 Manchester City dan 2 Liverpool. Hebat tuan-tuan Salah satu skornya salah. Tuan-tuan nampak Saya ikuti tuan-tuan puan kita kena ikuti juga benda-benda kita tahu tuan-tuan. Kita punya current affairs ni kita kena tahu. Apa lagi tuan-tuan? Jadi elektrik padam. Sedang menonton elektrik padam tuan-tuan nampak Sibuk kita cari. Di mana je main switch? Kita cebok kita mana dia? Cepat. Ambil lampu picit. Mana lampu picit? Mana apa? Cari lampu picit, Tak ada bateri pula. Cari bateri. Korek sana, korek sini, korek sana, korek sini. Semuanya dengan cepat. Pasal kita nak tengok pertandingan bola. Yang sedang kita tengok tuan-tuan, Liverpool lawan dengan Manchester City. Liverpool ialah kelab anak kita, Manchester City ialah kelab ayah dia. Peminat-peminat belaka tuan-tuan. Okey. Kemudian tuan-tuan nampak sekarang ni syarikat-syarikat kita yang berniaga ni hampir tutup tuan-tuan. Pasal COVID-19 ni. Syarikat pengangkutan tutup, syarikat pengembaraan tutup, syarikat pelancongan tutup tuan-tuan. Macam mana tuan-tuan kita nak menyelamatkan syarikat? Siang malam pagi petang tuan, siang malam pagi petang. Pagi-pagi pukul 9 dah terpacul dekat pejabat. Pukul 9 malam tak balik lagi tuan-tuan. 12 jam dia pejabat. Nak menyelamatkan syarikat, Itu nak menyelamatkan syarikat. Saya nak tanya tuan-tuan, apa yang tuan-tuan buat untuk menyelamatkan iman? Apa yang tuan-tuan buat untuk menyelamatkan Islam? Apa tuan-tuan buat untuk menyelamatkan taqwa? Apa tuan-tuan buat untuk menyelamatkan ihsan? Apa tuan-tuan buat untuk menyelamatkan ketidakpahaman kita mengenai agama? Apa tuan-tuan buat untuk kita keluar daripada kejahilan agama? Jahil agama. Tuan. Sebab itu saya nak teruskan juga tuan-tuan Sakit alhamdulillah. Sakit. Kita panggil orang, panggil ambulans dan sebagainya nak hantar ke hospital. Memanglah itu tindakannya. Ayah sakit, mak sakit, diri kita sakit tuan-tuan puan. Itu sakit fizikal. Sama ada serangan jantung. Tuan-tuan sama ada stroke dan sebagainya. Semuanya. Keluarga di kampung datang, apa di kampung datang. Satu event yang sangat besar tuan-tuan puan. Kerana pakcik yang disayang tuan-tuan kena stroke. Pakcik yang disayang kena heart attack. Tapi macam mana dengan sakit jiwa? Sakit tuan-tuan tak suka agama. Sakit tak minat agama. Sakit tak minat masjid. Sakit tak minat dengar azan. Sakit tak minat surau. Sakit tak minat majlis ilmu. Sakit tak minat nak jumpa imam. Sakit tak minat nak jumpa ustaz dan ustazah. Sakit tak minat untuk memperbaiki tuan-tuan kekurangan-kekurangan. Bacaan Quran kita kurang. Sembahyang kita pun kurang ilmu dan sebagainya. Macam mana kita nak merawat kesakitan-kesakitan itu? Tuan-tuan bagi tahu saya. Dibandingkan dengan sakit kita, sakit fizikal. Semua orang ambil bahagian. Tapi bila sakit tuan-tuan, tak semayang, sakit tak semayang. Sakit lambat semayang. Sakit isyak semayang tapi subuh tak semayang. Macam mana tuan-tuan? Adakah dalam rumah tu bapa dia concern macam dia sakit fizikal? Mak dia concern macam sakit fizikal? Abang sulung concern adik yang tak semayang tu sakit fizikal itu? Inilah yang kita kena fikir tuan-tuan. Sebab itu bersegera. Tak boleh. Tuan-tuan dan Hasan Ali tak boleh hidup dalam keadaan yang macam ini. Tak boleh tuan-tuan. Tak boleh hidup dalam keadaan semayang, sekali tak semayang. Pergi shopping tak semayang. Pergi makan tuan-tuan, saya tahu kat Tanjung Malim. Punya sedap tuan-tuan, kedai makan. Kedai makan Andre itu. Saya makan daripada Kuala Lumpur datang situ makan tuan-tuan. Punya sedap. Makanan masakan ala Minangkabau tuan-tuan. Semua bersusun orang daripada Kuala Lumpur datang. Kita boleh makan itu. Halta bagus. Daripada Kuala Lumpur datang. Driving datang.
Tapi bila Allah panggil tadi tuan-tuan, hayya 'alas salah, marilah kepada sembahyang. Berapa orang yang sambut? Hayya 'alal falah, marilah kepada kemenangan. Berapa orang sambut? Tapi Andre tuan-tuan daripada Kuala Lumpur kita datang. Satu masa orang daripada Muar, all the way daripada Muar. Go to Tanjung Malim, simply nak mengadakan sesuatu, makan lunch dengan sahabat-sahabat dan sebagainya di Andre. Saya tak mengatakan tak bagus pergi Andre, bagus. Orangnya bagus, layanannya bagus, masakannya bagus, semuanya bagus. Tetapi itu masakan-masakan, makanan-makanan yang sedap itu tuan-tuan untuk menjamu selera kita. Macam mana dengan selera iman? Adakah makanan itu boleh mengalir untuk memberikan selera iman? Adakah makanan itu boleh mengubat tuan-tuan penyakit takwa kita? Adakah makanan-makanan yang kita makan di Andre itu boleh mengubat penyakit-penyakit dalaman ini, penyakit jiwa, penyakit hati, hati yang semakin makin mati ini? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghashawah wa lahum adzabun azim. Hati mereka mati tuan-tuan. Hati mereka mati. Macam mana kita nak mengubat hati yang mati? Adakah tuan-tuan nak menghadap Allah dengan hati yang mati? Adakah malaikat maut, tuan-tuan izinkan malaikat maut mencabut nyawa kita dalam keadaan hati kita mati? Macam mana tanda hati mati? Tak pergi masjid, hati mati. Tak jawab tuan-tuan hayya 'alas salah, melangkah ke masjid, hati kita mati. Tak bawa anak bersama-sama ke masjid, hati kita mati. Masjid sedang salat tuan-tuan, sedang salat, azan salat, kita tengok drama. Kita tengok tuan-tuan, kita K-pop, kita tengok K-pop, kita tengok K-drama, Korea semuanya. Tuan-tuan, Korea sudah mengkoreakan kepalaan orang Malaysia. Korea sudah mengkoreakan kepala orang Malaysia. K-popnya, K-dramanya. Macam mana tuan-tuan buat? Tidakkah perlu kita bersegera? Bukan nak tolak semua dunia ni, bukan. Tapi adillah kepada diri. Adil kepada Allah dan Rasulnya. Adil kepada Allah telah memberikan segala-galanya kepada kita. Orang Malaysia ni tuan-tuan, saya dah dibenarkan melawat dunia ni 4 kali tuan-tuan. 4 kali pusing dunia. Hampir ke semua benua saya dah pergi. Saya nak cerita je, bukan saya nak menunjukkan ujub saya hebat. Saya tak ada tuan-tuan. Latin America saya dah pergi. Saya dah pergi Mexico. Saya dah pergi dah. Mana lagi? Eropah memanglah dah menjajab habis. Daripada Norway, Sweden, tuan-tuan, London, semua tu sampailah ke seluruhnya, tuan-tuan. Mediterranean tu hampir kebanyakannya sudah saya lewati. Afrika, saya dah sampai ke Sudan. Saya dah pergi South Africa. Saya dah pergi Mesir. Apalagi Asia. Jepun saya dah pergi. Rusia saya dah pergi, tuan-tuan. Rusia. Jepun. Korea. Jadi tuan-tuan, insya-Allah. Saya nak mengatakan tuan-tuan, semua lawatan-lawatan saya itu nak mengatakan bumi Malaysia ni yang terbaik. Selain daripada Mekah dan Madinah, bumi Malaysia lah yang terbaik. Surau begitu banyak, masjid begitu banyak. Di Tanjung Malim saja berapa masjid banyak. Berapa banyak masjid di Tanjung Malim, tuan-tuan? Berapa banyak surau di Tanjung Malim? Biasanya dulu saya jadi Exco Agama Kerajaan Negeri Selangor. Exco Kanan Agama. Dan infrastruktur. Agama dan infrastruktur. Jadi saya tahu bilangan masjid berapa. Saya tahu bilangan surau berapa. Saya tahu bilangan jambatan berapa. Saya tahu bilangan bangunan-bangunan kerajaan berapa. Saya tahu bangunan jalan, bedaan jalan berapa kilometer jalan. Jalan persekutuan saya tahu, jalan negeri pun saya tahu. Tuan. Tapi saya nak bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan, inilah tuan-tuan perkara-perkara yang perlu kita fikirkan. Sangat cara kita bersyukur kita. Sebab kita berada di Malaysia. Kita berada di Malaysia, tuan-tuan. Semuanya. Saya tinggal di Amerika Syarikat 6 tahun setengah, tuan-tuan. Master's degree di Amerika, PhD di Amerika Syarikat. Negara yang paling maju dalam dunia. Technologically so advanced. The most advanced, I think, Militarily so advanced. Dengan arsenal, dengan asetnya yang tak ada lawan dalam dunia, tuan-tuan. Kapal selamnya, dia punya jet supersonicnya dan sebagainya. And intercontinental ballistic missile, ICBM-nya. Hebat. Tapi tuan-tuan, hati saya terpanggil-panggil. Nak cepat habis ijazah. Nak cepat habis PhD. Nak balik Malaysia cepat. Nak beli hujan emas di negeri orang. Hujan batu di negeri sendiri. Baik lagi negeri sendiri. Dari segi agamanya pun, Malaysia jauh lebih baik. Dari segi amalan-amalan orang kanak-kanak, orang dewasa, orang tua, orang muda, remaja, tua, Malaysia jauh lebih baik. Dari segi bacaan Al-Quran, Malaysia jauh lebih baik. Tuan-tuan sebutkan apa saja. Dari segi cuaca, Malaysia sepanjang tahun
We are placed in the equatorial, di equator, khatul istiwa. Hujan sepanjang tahun, matahari sepanjang tahun, bulan sepanjang tahun. Tuan cuba bayangkan. Air pasang sepanjang tahun, air surut sepanjang tahun. Tuan cuba bayangkan tuan-tuan. Lempar saja batang ubi, 3 bulan, 4 bulan yang akan datang, boleh makan pucuk ubi tuan-tuan. Boleh direbus, boleh berebus pucuk ubi. Macam mana tuan-tuan? Inilah bumi Malaysia. Tetapi lah begitu banyaknya. Tuan-tuan, guru agama banyak, kelulusan Azhar banyak, kelulusan Yaman banyak, kelulusan Morocco banyak, kelulusan Saudi banyak, kelulusan Madinah banyak, kelulusan UKM banyak, kelulusan Universiti Melaya banyak, kelulusan USM banyak. Ini dalam bidang agama ni. Tapi apa jadi tuan-tuan? Masjid kosong, tuan-tuan, masjid kosong. Saya harap Surah Khariyah tidak kosong, tuan-tuan. Saya baru bercakap dengan pengurusi, tuan-tuan. Alhamdulillah, pengurusi itu ada sikitlah. Atas nama perkahwinan tu ada sikit cangkuk antara saya dengan pengurusi, tuan-tuan. Dengan isteri saya dengan pengurusi. Alhamdulillah. Tapi inilah tuan-tuan, saya harap sangat. Tuan-tuan, kalau tajuknya, tuan-tuan, bersegera melakukan kebaikan, bersegera melakukan amal saleh, orang-orang Taman Hijau tidak juga lagi bergerak untuk melakukan amal saleh. Saya tak tahu tajuk apa lagi yang perlu diperkatakan. Tak tahu saya, tuan-tuan. Saya tak tahu lagi macam mana nak disyarahkan. Saya tak tahu lagi ayat Quran mana yang nak diketengahkan. Saya tak tahu hadis mana lagi yang nak ditonjolkan, tuan-tuan. Saya tak tahu. Jadi inilah, tuan-tuan. Dia tadi balik tadi hati. Hati itu, tuan-tuan. Hati kita ni, tuan-tuan. Hati mati. Hati kita mati. Pendengaran kita mati. Pemandangan kita mati. InsyaAllah, tuan-tuan. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Ada mata tapi tak boleh memandang. Walahum adhanun la yasma'una biha. Ada telinga tapi tidak mendengarkan. Ulaika kal an'am. Mereka seperti binatang ternak. Binatang ternak, tuan-tuan. Bayang, tuan-tuan, dalam Al-Quran mengatakan Hasan Ali kalau tak pergi masjid, Hasan Ali kalau tak solat, Hasan Ali tak jaga solat, Hasan Ali tak didik anak, Hasan Ali tak didik isteri, Hasan Ali tidak berjuang, Hasan Ali tidak berjihad, Hasan Ali tidak terlibat dalam dakwah, Hasan Ali tidak pernah melangkahkan kakinya untuk mendakwakan agama Allah, Hasan Ali tidak menjunjung perintah Allah, Hasan Ali melawan apa yang Allah perintahkan kepada kita, Hasan Ali tidak mengikut cara hidup Nabi Muhammad SAW. Di mana letak Hasan Ali, tuan-tuan? Jadi inilah yang kita sama-sama fikirkan, tuan-tuan. InsyaAllah mudah-mudahan tuan pengurusi yang saya muliakan, dan tuan setiausaha, jawatan kuasa dan sebagainya, dan seluruh anak-anak karya. Marilah, tuan-tuan. Tak ada cara lain, tuan-tuan. Tak ada cara lain. Saya tak mengatakan kita tinggalkan dunia. Saya masih berpegang. Lakukanlah yang terbaik dalam dunia. Carilah kesempatan yang terbaik. Himpunkanlah tenaga semaksimum mungkin seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya. Tetapi carilah akhirat. Sembahyanglah. Bangun tahajudlah. Baca Quranlah. Belajarlah baca Quran. Tuan-tuan dan puan, supaya kamu baca Quran, kamu insya-Allah sahih pembacaannya, bersih pembacaannya, lancar pembacaannya. Belajarlah. Fardu ain. Belajarlah. Belilah buku-buku fardu ain. Kat rumah kita sekurang-kurang, tuan-tuan, ada buku mengenai Quran. Ada buku mengenai hadis. Ada buku mengenai akidah Islamiah. Ada buku mengenai tuan-tuan ibadat-ibadat, ibadat khusus, ibadat umum. Ada buku mengenai akhlak, mengenai tasawuf. Sekurang-kurangnya ada satu buku tafsir yang lengkap. Sekurang-kurangnya tafsir Azhar kalangan Ibu Abu Yahamka. Tapi kalau rumah kita tak ada, tuan-tuan, apa pun tak ada. Tak ada. Quran sebiji, tuan-tuan, 8 orang untuk Quran sebiji. Itu pun tak pernah dipegang Quran itu. Quran sebiji, 8 orang Quran sebiji. Atau 2 biji Quran, 8 orang nak pegang. Itu pun tak dipegang Quran. Kita pegang buku, kita pegang komik, kita pegang segala buku, tuan-tuan. Kita pegang segala magazine. Bahkan ada magazine-magazine, tuan-tuan, yang malaikat tak masuk rumah kita. Kerana magazine-magazine itu tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gambar-gambar yang separuh lucah, gambar-gambar yang lucah. Tuan-tuan cuba tengoklah. Tuan-tuan pergilah Facebook, tuan-tuan. Tuan-tuan pergilah Facebook. Tuan-tuan pergi Facebook tengok-tengok. Pop-up tu, tuan-tuan. Pop-up tu gambar-gambar, tuan-tuan. Masya Allah. Tuan-tuan. Ya Allah, gambar-gambar tu, gambar itu, tuan-tuan. Macam mana, tuan-tuan? Jadi inilah
Dengan Islam sajalah. Tak ada cara lain. Islam saja yang dapat menyelamatkan kita. Wahai teman-teman saya di Taman Hijau, Islam sajalah yang dapat menyelamatkan kita. Wahai ibu, wahai ayah, wahai abang, wahai kakak, wahai seluruh jawatan kuasa Surau Hijau, Surau Khairiyah, Taman Hijau, wahai teman-teman ahli anak karya, wahai teman-teman di kawasan sekeliling Tanjung Malim, wahai teman-teman yang mana juga dapat didengar, tentang syarahan ini dapat kuliah dapat didengar, marilah kita, Masya Allah, segeralah tuan-tuan, bersegeralah. Antara kita bersegera, tuan-tuan, apa yang kita nak buat? Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allah wa taubatan nasuha. Ya Allah, wahai orang yang beriman, hendaklah aku bertaubat, segera bertaubat dengan taubat nasuha. Wahai orang yang beriman, bersegeralah kamu bertaubat dengan taubat nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allah taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, segeralah kamu bertaubat dengan taubat nasuha. Bertaubatlah, saudara. Kita akan mati, tuan-tuan. Kita akan mati. Tuan-tuan akan mati, saya akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Saudara, tuan-tuan mungkin mati besok. Mungkin mati lusa. Saya kalau ikut hukum adat dah mati dah, tuan-tuan. Nabi mati umur 63 tahun. Saya dah masuk tahun 74, tuan-tuan. 11 tahun saya lebih tua daripada Nabi Muhammad SAW. Apa lagi saya tak nak? Tak bersyukur ke saya, tuan-tuan? Nabi kekasih Allah, dia wafatkan umur 63 tahun. Saya ni, tuan-tuan, punya jauhnya berapa ribu kilometer antara jauh ibadat saya dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi Allah panjangkan usia saya sampai 74 tahun ni, tuan-tuan. Jadi macam mana, tuan-tuan? InsyaAllah. Adakah saya mesti juga melayan pemikiran saya, melayan jiwa saya, melayan nafsu saya, melayan keinginan-keinginan saya yang membawa saya jauh daripada agama, golf yang membawa saya jauh daripada agama, memancing ikan membawa saya jauh daripada agama, bertani membawa saya jauh daripada agama. Tuan-tuan, menanam bunga, menanam sayur-sayuran, jauhkan diri kita daripada agama. Allah, tuan-tuan. Hobi kita menjauhkan diri kita daripada agama. Masya Allah, tuan-tuan. Bersembang, bergebang hari-hari. Macam lara namanya. Lara, tuan-tuan. Lara. Apa dia lara? Lara ialah seorang dua berhimpun, mereka bercakap, mereka bergebang, mereka gelak ketawa, apa yang mereka gebangkan tak ada kaitan langsung dengan Allah. Tak menyebut nama Allah, tak menyebut nama Nabi, tak menyebut nama sahabat, tak menyebut Al-Quran, tak menyebut hadis. Itulah dia lara. Qad aflahal mu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil laghwi mu'ridun. Apa dia walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun? Mereka meninggalkan, mereka tidak menyertai perhimpunan majlis-majlis yang lara. Macam mana lara? Event-event majlis perkahwinan kan kena lara, tak sebut nama Allah apa pun. Tuan-tuan, pengantin datang, kita perminta imam baca doa 5 minit, lepas tu kita, tuan-tuan, berhiburlah kita semula. Nyanyi dengan nyanyian sekuat-kuatnya. Kadang-kadang ada anak-anak pula, tuan-tuan, berdansa pada depan kita. Itu dia. Yang tak sembahyang terus tak sembahyang, yang mendedahkan aurat terus mendedahkan aurat. Macam mana majlis tu? Macam mana majlis yang diberkati oleh Allah? Kita nak menyatukan perkahwinan, menemukan seorang laki-laki dengan sah, dengan seorang perempuan namanya suami dan isteri, tapi dalam majlis yang malaikat tak ada dalam majlis tu, tuan. Yang ada ialah syaitan dan iblis yang ada dalam majlis itu. Inilah yang berlaku, tuan-tuan. Takkan perlu kita fikirkan semua ini, tuan-tuan. Takkan tidak perlu kita memikirkan semuanya ini. Dan kita kena fikirkan at once. You have got to make a decision. A quick decision. Fast decision. Tuan-tuan, tanda kita, tuan-tuan. Tanda kita lama-lama. Tanda kita tangguh. Tanda kita drag. Tanda. Inilah yang kita kena buat, tuan-tuan. Ya. Jangan procrastination namanya. Procrastination tu tangguh. Dalam Islam tak ada procrastination. Nabi tak pernah tangguh, tuan-tuan. Satu hari cerita sahabat.
Cerita sahabat satu hari, tuan-tuan dan puan, seorang sahabat ya. Dalam peperangan ya, sahabat ditanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, apakah yang Allah berikan kepada aku hasil daripada aku terlibat dalam peperangan ini?" Nabi jawab mudah aja tuan, satu perkataan aja. "Ya sahabat," Nabi kata, "Allah memberikan kamu syurga." Dia tengah makan kurma tuan-tuan, dia lemparkan kurma tu, dia ambil anak panah, ambil lembingnya, terus merempuh musuh-musuh dan dia syahid di situ. Syahid dia di situ. Inilah tuan-tuan ya. Jadi kita macam mana tuan-tuan ya? Ada kereta, kita tak bawa kereta tu untuk membawa diri kita. Tuan-tuan pergi ke jalan Allah. Ada motosikal, kita tak gunakan motosikal itu ke jalan Allah. Ada duit, kita tak gunakan duit itu ke jalan Allah. Ada pangkat, kita tak gunakan pangkat kita ke jalan Allah. Di Tanjung Malim kita ada profesor, ada associate professor, ada assistant professor. Tuan-tuan ya. Alhamdulillah ya. Saya pun dapat buat beberapa universiti tuan-tuan dan puan. Kita buat cara online dan tuan-tuan ya, kuliah yang saya berikan kepada profesor-profesor teaching staff ya di beberapa universiti. Alhamdulillah bagus, sambutannya sangat-sangat baik tuan-tuan. Ya. Bagus tuan-tuan dan puan, bagus. Satu universiti saya bagi tajuknya ialah profesionalisme di Menara Gading. Tajuknya profesionalisme, meningkatkan profesionalisme di Menara Gading. Itu tajuk dia tuan-tuan. Yang saya bagi kepada 2-3 universiti saya bagi. Alhamdulillah. Bagus tuan-tuan. Di situlah nak suntik Islam, nak suntik amal. Profesor tuan-tuan, doktor, PhD. Tuan-tuan, PhD dalam engineering. Universiti itu kebanyakan engineering dan dari aeronautik, kapal terbang tuan-tuan. Maintenance kapal terbang ada dekat universiti itu. Tuan-tuan. Di Malaysia. Gila, engineering, profesor dalam engineering, PhD dalam engineering, hebat tuan-tuan. Sampai botak-botak kepala. Saya buat PhD pun tuan-tuan, sampai botak tuan-tuan. PhD saya, kadang dapat PhD itu, hari-hari nampak uban bertambah. Waktu kita sedang duduk dalam PhD untuk mendapatkan PhD. Punya teruk nak dapatkan PhD. Okey. Jadi tuan-tuan, bila kita mati, takkan saya nak tunggu pada Allah, wahai Allah, ini dia PhD. Aku ada PhD, wahai Allah. Takkan aku tak boleh masuk syurga? PhD engkau ni buat jambatan. PhD engkau ni buat bangunan. PhD engkau ni buat tanaman-tanaman. PhD engkau ni tentang hal ikan. PhD engkau ni tentang nyamuk. PhD engkau ni tentang COVID-19. Di mana PhD engkau ni untuk masuk syurga yang mana? Maka sebab itu tuan-tuan, nantilah bila kita jumpa tuan-tuan dan puan, saya nak cerita dua ilmu ni. Ilmu yang pertama, ilmu akli namanya. Ilmu yang kedua, ilmu naqli namanya. Interesting tuan-tuan dan puan. Inilah yang saya bincangkan. Profesionalisme di dalam Menara Gading. Tajuknya tuan-tuan, meningkatkan profesionalisme di Menara Gading. Jadi interesting tuan-tuan, interesting. Dan saya dapat feedback dari profesor-profesor minta jemput lagi datang untuk berbincang lanjut supaya ada kesedaran Profesor dah bagus dah, ilmunya dah bagus. Ilmunya tuan-tuan cukup tinggi. Ada yang 2 PhD tuan-tuan, ada yang 2 PhD engineering, double engineering PhD. Tapi tuan-tuan, Quran tak boleh baca. Dia mengaku Quran tak boleh baca. Dia PM saya, dia kata Quran tak boleh baca. Quran tak lancar baca. Merangkak-rangkak baca. Macam mana nak berjumpa dengan Allah? Aku ada PhD. Adakah PhD itu menjadi pasport untuk masuk syurga? Tidak. Apa yang menjadi pasport masuk syurga? Aqidah, syariah, akhlak, tasawuf, Quran, hadis, cerita Nabi Muhammad, sunnah Nabi Muhammad. Itu dia. Jadi tuan-tuan dan puan, insya-Allah mudah-mudahan. Saya nak tutup tuan-tuan dan puan, insya-Allah ya. Saya nak tutup ni, sebelum ni saya nak minta sahabat saya tuan-tuan sahabat saya untuk kemukakan sikit tuan-tuan. Ada beberapa perkara, bagi saya 1 minit 2 minit tuan-tuan untuk saya mengemukakan kepada tuan-tuan, insya-Allah apa yang sedang kita usahakan sekarang di Yayasan Sabaha. Saya adalah pengurusi Yayasan Sabaha, sedang mengusahakan untuk membina satu kompleks namanya Kompleks Anjung Husnul Khatimah di Bukit Cerakah, dekat dengan kampus baru UiTM, dekat dengan Fakulti Perubatan UiTM yang besar tuan-tuan. Antara fakulti perubatan yang di universiti yang besar adalah di UiTM. Nun di Bukit Cerakah, dekat Puncak Alam, sebelah saya. Daripada tanah yang kita nak bangunkan Kompleks Anjung Husnul Khatimah, nampak kampus baru UiTM, nampak Fakulti Perubatan UiTM tuan-tuan, insya-Allah. Jadi Mur, tolong paparkan yang pertama, Mur. Apa dia yang pertama?
Tuan-tuan ya, yang pertama ni tuan-tuan sijil wakaf. RM50, RM10, RM50 dan RM100. Tuan-tuan ya, dapatkanlah tuan-tuan ya. Wakaflah tuan-tuan. Ini satu permulaan. Tuan-tuan, bila ada kesedaran, sari'u ila maghfirah, segera kamu melakukan kebaikan dan bertaubat kepada Allah, mohon pengampunan kepada Allah. Fastabiqul khairat, segera kamu melakukan kebaikan. Tuan-tuan, tuan-tuan ambil ni. Sama ada RM10, sama ada RM50, sama ada RM100. Bagi anak, bagi adik, bagi abang, teman-teman profesor di Universiti Sultan Idris, tuan-tuan empat. Bagi profesor-profesor, bagi dekan-dekan, bagi ketua-ketua jabatan, tuan-tuan, bagi staf-staf kita. Tuan-tuan, inilah yang kita kena buat, tuan-tuan. Nantilah, tuan-tuan yang boleh berhubung saya, boleh hubung saya. Siapa-siapa yang tak, tuan-tuan, ada nombor telefon saya akan bagikan tuan-tuan question answer, namanya FAQ, frequently asked questions, tentang Kompleks Anjung Suluk Khatimah ni. Tak salah saya ada 26 soalan. Kalau soalannya ringkas, kita jawab pun ringkas. Bila tuan-tuan baca tu, barulah tuan-tuan tahu. Kita akan mendirikan tuan-tuan satu institusi, satu organisasi namanya Kompleks Anjung Suluk Khatimah. Tuan-tuan, cara operasinya, kontennya, cara operasinya, apa yang kita buat, satu-satunya dalam dunia. Tak ada dalam dunia. Tak ada dalam dunia Arab pun tak ada. Satu-satunya di Asia, satu-satunya di Malaysia, satu-satunya di Selangor. Tuan-tuan, kita buat di Bukit Ceraka. Di tanah 3,5 ekar di Bukit Ceraka, insyaAllah. Kita akan bangunkan secepat mungkin, tuan-tuan. Tapi oleh kerana COVID ni, kita dah ketinggalan dekat 7 bulan, tuan-tuan. Sebab department-department semuanya tutup, tuan-tuan. Kebanyakannya tutup untuk kita dapatkan kebenaran merancang atau development order, DO, development order. Tak dapat dikeluarkan segera kerana COVID-19 ini, tuan-tuan. Apapun kita harapkan dalam bulan Januari, bulan Februari nanti, cerocok yang pertama akan dipasang, tuan-tuan, insya-Allah untuk membangunkan Kompleks Anjung Suluk Khatimah itu. Jadi saya harap tuan-tuan dan puan dapatkanlah tuan-tuan dapatkanlah RM10, tuan-tuan, RM50 dan RM100 untuk membangunkan insya-Allah. Dalamnya ada pusat Islam. Dalam kompleknya besar, tuan-tuan, besar komplek ni, tuan-tuan. Boleh menampung satu setiap hari ada 250 orang, 250 orang. Ada 125 bilik fully aircon, all fully aircon. Ada 10 bilik syarahannya fully aircon. Ada satu auditorium fully aircon. Bilik makan pun fully aircon. Bilik tidur pun fully aircon, tuan-tuan. Kita nak yang terbaik, insya-Allah yang terbaik. Dan kita bangunkan atas nama non-profit making. Non-profit making, bukan untuk keuntungan, tuan-tuan, insya-Allah. Dananya daripada mana, tuan-tuan? Daripada 7 sumber dananya. Semuanya syariah compliant. Yang pertama wakaf, yang kedua zakat, yang kedua, tuan-tuan, yang ketiga sedekah, yang keempat fidyah, yang kelima amal jariah, yang keenam fi sabilillah, yang ketujuh, tuan-tuan, apa juga bentuk-bentuknya. Termasuk yang tuan-tuan duit-duit riba. Duit riba ni saya dah tanya-tanya ulama-ulama, kita ambil tapi digunakan untuk pembangunan-pembangunan yang tertentu. Jalan ke, tandas ke, itu boleh digunakan duit riba. Tuan-tuan, insya-Allah saya harap tuan-tuan mendermalah, tuan-tuan. Jadi pusat Islamnya boleh memuatkan dalam 400 orang. Siapa yang datang kat situ ada modul-modulnya. Tetap satu ada 3 hari 1 malam, 3 hari 2 malam satu modul. 3 hari 2 malam satu modul. Orang yang berumur 40 tahun ke atas, tuan-tuan dan puan, duduk 3 hari 2 malam, habis balik orang lain datang. 3 hari 2 malam, habis balik orang lain datang. Tuan-tuan, siapa juga yang datang, laki-laki atau perempuan, tak kisah umur berapa pun, pagi-pagi bangun pukul 4.30. 4.30 pergi ke pusat Islam. Semuanya pergi ke pusat Islam. Apa mereka buat? Sembahyang tahajud, sembahyang taubat, sembahyang hajat, sembahyang witir, dan menangis di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. 3 malam menangis. Datang lagi besok bila-bila lapang, 3 malam lagi, 3 malam menangis. Dia 5 modul. Datang lagi 3 malam menangis. Modul yang keempat, datang lagi 3 malam menangis. Datang modul yang kelima yang terakhir, 3 malam menangis. Menangis dosa-dosa, tuan-tuan. Pernahkah tuan-tuan menangis kerana dosa-dosa? Pernahkah tuan-tuan menangis kerana isteri kita tak terdidik? Isteri kita tak tutup aurat lagi. Anak dara tak tutup aurat lagi. Pernah tak tuan-tuan menangis? Anak kita, anak lelaki, anak perempuan kita, boyfriend dia hantar pukul 1 pagi, tuan-tuan dan puan. Keluar pukul 6 petang. Mana maghribnya, mana isyaknya, tak tahu di mana dia pergi, tuan-tuan. Boyfriend dia hantar pukul 1 pagi ke rumah kita. Tuan-tuan tak fikirkan ini, tuan-tuan dan puan. Macam mana, tuan-tuan, kita nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang berlaku. Jadi, tuan-tuan dan puan, insya-Allah saya harap tuan-tuan dapat menginfakkan, tuan-tuan, kepada anak-anak, tuan-tuan, anak-anak umur 15 tahun ke atas. Ada program khas untuk mereka. 4 modul. 1 modul 3 hari 2 malam. Sampai kepada peringkat kita didik anak-anak ini. Bila mak dan ayah mati, tuan-tuan mati, mak dan mati, ayah mati.
Setelah kematian itu, pengurusan jenazah, everything is completely done by the children. All are done by the children. Orang masjid ada tunjukkan cara saja. Orang masjid tak pegang jenazah. Tangan anak, tangan menantu yang pegang jenazah. Memandikan anak-anak, mengkafankan anak-anak, tuan-tuan, mengimamkan solat jenazah anak-anak sendiri. Anak-anak sendiri. Afdal anak sendiri. Lepas tu tuan-tuan mengkebumikan. Meletakkan keliang lahat anak-anak. Lepas tu mengkebumikan tuan-tuan, mengkambuskan anak-anak kuat. Mentalkinkan anak-anak, mendoakan anak-anak. Dan menjaga harta dan duit yang ditinggalkan. Anak-anak jaga dengan sebaik-baiknya. Supaya tidak ada satu sen pun duit, harta tinggalan ayah salah digunakan, bertentangan dengan syarak. Inilah tuan-tuan dan puan, inilah program yang dijalankan di Komplek Anjung Husnul Khatimah. Satu-satunya dalam dunia itu. Jadi tuan-tuan dan puan, insya-Allah marilah kita sama-sama membangunkannya. Kemudian tuan-tuan dan puan, saya nak appeal kepada tuan-tuan. Tuan-tuan, kita di yayasan ni, oleh kerana dakwah, semuanya saluran dakwah. Kita gunakan semua sekali, hampir semua social media utama. Kita ada YouTube, tuan-tuan. YouTube, tolong tuan-tuan. You go to our YouTube, there's a lot of materials there that you can watch, you know. Banyak material tuan-tuan tengok yang cantik-cantik, yang bagus-bagus. Ceramah-ceramah yang baik-baik tuan-tuan. Yang klasik, ya, world class punya ceramah tuan-tuan dalam YouTube. Kemudian tu kita ada Instagram. Kita ada Instagram tuan-tuan. Lepas tu kita ada Facebook. Facebook Datuk Dr. Hassan, page Datuk Dr. Hassan bin Muhammad. Lepas tu kita ada Telegram. Tuan-tuan, wajib tuan-tuan, tolong tuan-tuan semua sekali. Anak-anak kita join Telegram. Join Telegram. Telegramnya tuan-tuan Anjung Husnul Khatimah atau Datuk Dr. Hassan bin Muhammad Ali. Itu Telegramnya. Itu dia link. Minta anak-anak kita join Telegram. Tuan-tuan, download Telegram sekarang. Download Telegram tuan-tuan. Join Telegram. Hari-hari ada updating. Hari-hari tuan-tuan ada new things. Hari-hari ada posting baru tuan-tuan. Every day, I can assure you, every day there are new posting, fresh postings yang kita masukkan dalam kita punya Telegram. Al-Qurannya, hadisnya, ulasan ulamanya, video-video pendeknya, 2-3 minit punya video yang menyedarkan kita tuan-tuan pada insya-Allah. Tuan-tuan, saya harap semuanya akan menjadi tuan-tuan join kita punya Telegram. Satu lagi TikTok tuan-tuan, TikTok. Saya besok pagi ni cukup 2 bulan. Cukup 60 hari saya dalam TikTok. Saya gunakan platform TikTok. Kenapa tuan-tuan? Selama ni dalam kepala saya bila sebut TikTok aja mengarut. Cerita janda lah, cerita orang lah, cerita itu, cerita ini. Kebanyakan mengalihkan nafsu lah tuan-tuan. Nafsu syahwat lah kebanyakan begitu. Tapi bila saya pergi tengok, hampir semua daripada pendakwah utama, selebriti dakwah ni, semuanya ada akaun TikTok dalam TikTok. Tuan-tuan tengoklah. Tentang Quran aja tak kurang 26 dah. 26 akaun tentang Quran saja dalam TikTok. Sampai kepada Taranum, tuan-tuan belajar Taranum dalam TikTok. Jadi saya pun masuk tuan-tuan dan puan, alhamdulillah sambutannya sangat baik. Satu hari 5 kali, dan sekarang mungkin 7 kali saya bertemu dengan tuan-tuan. TikTok ni mudah tuan-tuan, dia pendek-pendek. 2 minit. Dia tak ada panjang-panjang. Dia tidak dibenarkan lebih daripada 3 minit untuk video dan sebagainya. Jadi tuan-tuan pergilah. Tuan-tuan download TikTok. Dr. Hassan bin Muhammad Ali. Tuan-tuan pergilah tuan-tuan. InsyaAllah pagi-pagi, 7:30 pagi. Tuan-tuan boleh dah tengok dah satu kita uploadkan satu video. Apa nama video ni 7:30 pagi tuan-tuan? Sifat anak derhaka. Macam saya dah rakamkan 50 siri. 50 episod tuan-tuan, kitab 1 2 minit setengah. Namanya tuan-tuan Sifat Anak Derhaka. Dapatkah tuan-tuan? Tuan-tuan tengoklah tuan-tuan insya-Allah. Dan ada package nanti. Nanti ada package tuan-tuan nampak ni. Kitab 1 siri ni ada package. Satu package 40 siri, satu package 50 siri dengan tajuk-tajuk yang dapatkan. Tuan-tuan dapatkan sambil tuan-tuan menginfak kepada Komplek Anjung Husnul Khatimah insya-Allah. Kemudian tuan-tuan saya harap tuan-tuan daripada itu kemungkinan besarnya tuan-tuan puan insya-Allah kita mengharapkan. Ada satu lagi tuan-tuan dan puan namanya usrah keluarga. Tuan-tuan siapa-siapa yang menghadapi masalah untuk memasukkan Islam dalam keluarga. Masalah untuk kita kata tuan-tuan menyuntik Islam. Anak tak berapa suka, suami tak berapa suka, tak berapa minat dan sebagainya. Tuan-tuan boleh runding dengan saya tuan-tuan. Kita ada satu projek namanya usrah keluarga. Tuan-tuan kita dah ada 14 keluarga. Keluarga Brunei, keluarga Singapura, keluarga Malaysia, keluarga Sabah Sarawak bersama-sama dengan kita tuan-tuan
untuk mengikuti program namanya Usrah Keluarga. Tuan-tuan, insya-Allah runding dengan saya, terus runding dengan saya. Free tuan-tuan, bukan ada bayar apa-apa pun, free. Inilah khidmat dakwah yang kita sediakan daripada Yayasan Sabha, tuan-tuan, insya-Allah. Call saya tuan-tuan. Siapa yang menghadapi masalah? Anak-anak nak bangun pagi pun tuan-tuan. Dah 20 tahun kejutkan anak-anak bangun pagi, masih tak bangun pagi lagi tuan-tuan. Dah kejutkan anak untuk sembahyang subuh, tak sembahyang subuh lagi anak-anak kita tuan-tuan. Ni, dah subuh anak-anak kita pakai tudung tuan-tuan yang perempuan, tak pakai tudung lagi. Isteri kita pun tak pakai tudung lagi. Sebut masak, sebut mogok. Kita sebut dia tak masak. Kita sebut dia mogok. Kita sebut dia tak tidur dengan kita. Macam itulah tuan-tuan dan puan. Jadi tuan-tuan boleh dapatkan itu konteks saya. Saya akan berbincang dengan tuan-tuan macam mana cara dia nak buat. Ini namanya usrah keluarga. Semuanya tuan-tuan konteks saya. Tuan-tuan konteks saya bagi nombor telefon. Saya dah minta dengan tuan pengurusi kepada Surau Khairiyah ni untuk bagi saya semua nama-nama dan nombor telefon. Saya akan hubungi tuan-tuan dan puan insya-Allah. Saya dah dapat nama-nama jawatan kuasa dalam 18 orang begitu tapi saya nak karya ni. Dan mana website kita punya kita punya WhatsApp group kita tuan-tuan dan puan bagi saya. Saya akan berhubungi tuan-tuan dan puan insya-Allah untuk kita follow up, program follow up. Saya tak mahu kita dengar ni habis begitu aja. Dengar habis begitu saja, dengar habis begitu saja. Tak nak tuan-tuan dan puan. Ada satu definite action plan. We must have got a definitive action plan. Di mana kita memperbaiki diri kita hendak segera. Dan kita lakukan secara segera. Malam ini juga tuan-tuan, malam ini juga. Saya nak akhirkan tuan-tuan dan puan. Apa nak buat malam ni? Balik nanti. Sekarang dah awal lagi tuan-tuan dalam pukul 9 ni. Tuan-tuan sembahyang Isyak, balik. Tuan-tuan berpakat dengan isteri anak-anak. Jangan tidur tuan-tuan. Jangan ambil masa 20 minit. Jumpa isteri, jumpa anak-anak. Ambil the gist of my points. What are the points that I raise during this discussion, tuan-tuan? Tuan-tuan ambil poin ini, tuan-tuan serahkan kepada isteri, serahkan kepada anak-anak. Supaya insya-Allah daripada syarahan yang saya bagi, kuliah yang pergi ini, melahirkan sesuatu yang baik untuk kita. Untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Pastinya tak boleh baca Quran dengan baik, tak boleh hidup tuan-tuan dan puan. Tak boleh sembahyang dengan baik, tak boleh hidup tuan-tuan dan puan. Tak boleh membaca hadis dengan baik, tak boleh hidup tuan-tuan. Tak hafal sepotong hadis pun tak boleh hidup tuan-tuan dan puan. Tak hafal secebis doa pun tak boleh hidup tuan-tuan. Doa yang maksur, memanglah bahasa Melayu pun boleh, tapi yang maksur, doa maksurat namanya, kenalah dalam bahasanya tuan-tuan dan puan insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan kalau kita tidak menderma, tidak menginfak, tak boleh hidup. Duit nak buat apa tuan-tuan? Nak buat apa duit? Nak buat apa duit? Pagi tuan-tuan, pagi. Orang miskin begitu ramai. Anak yatim begitu ramai. Orang fakir begitu ramai. Orang yang terlibat terkesan dengan COVID-19 begitu ramai tuan-tuan. Dalam telefon saya ni tuan-tuan, saya tak tahu berapa orang tuan-tuan. Minta RM30. All the way daripada Johor, Mersing. Minta RM30 nak beli susu anak tuan-tuan. Ada daripada Penang tuan-tuan. Isi nak bersalin. Doktor kata 3 hari lagi nak bersalin. Ni, nak bersalin mungkin cesarean. Nakkan bantuan RM50 tuan-tuan, RM50. Begitulah tuan-tuan. Saya tak tahulah. Saya bukan wakil rakyat lagi tuan-tuan. Agaknya mereka dapat nombor telefon saya antara orang yang paling mudah agaknya pada pendapat mereka untuk mendapatkan sedikit bantuan. Saya insya-Allah lah setakat yang saya mampu tuan-tuan, tapi tidaklah berterusan. Kita pun ada tugas tanggungjawab kita untuk mendirikan komplek Anjur Husnul Khatimah. Jadi tuan-tuan dan puan insya-Allah akhirnya ribuan terima kasih saya ucapkan yang pertama pada pengurusi yang kebetulan bercakap dengan saya 2 hari yang lepas tuan-tuan dan puan, alhamdulillah ada kaitan atas nama perkahwinan tuan-tuan dan puan daripada keluarga isteri saya dengan beliau dan tuan-tuan dan puan saya punya ipar saya menjadi alhamdulillah menjadi besan kepada tuan pengurusi, alhamdulillah. Jadi kemudian kepada Encik Zamri yang telah mengusulkan perkara ini, saya ucapkan terima kasih kepada Setiausaha, kepada jawatan kuasa, berbagai-bagai jawatan kuasa kecilnya dan seluruh anak karya tuan-tuan, seluruh anak karya. Saya harap syarahan ini memberikan satu peluang untuk kita melihat diri kita, mencerminkan big mirror. In front of you ada big looking mirror tuan-tuan. Besar mirror. Tengok diri kita tuan-tuan. Bukan nak tengok rupa kita nak tengok rupa iman kita. Bukan nak tengok rupa kita, nak tengok hati kita. Berapa titik-titik hitam Titik hitam yang tak sembahyang, titik hitamnya yang minum, titik hitamnya yang menunggang, titik hitamnya yang menonggeng, titik hitamnya tuan-tuan berbagai-bagai dosa yang kita lakukan. Dosa besar yang kita lakukan tuan-tuan. Inilah kita nak bersihkan tuan-tuan insya-Allah.
Bila kita nak bersihkan, malam ini juga. Bila kita nak bersihkan, hari ini juga. Tuan-tuan, sebab itu tuan-tuan kena mesyuarat dengan anak isteri. Jangan tidur malam ni. Mesyuarat kejap, jangan lama-lama tuan-tuan. 20 minutes. Tuan-tuan bentangkan apa yang tuan-tuan dapat pada malam ini. Dan insya-Allah tuan-tuan draw plan. Macam mana besok, mulai besok insya-Allah. Semua yang berjamaah. Kalau tak di masjid, kalau tak di surau pun di rumah, semua yang berjamaah tuan-tuan. Baca Quran, sepatu baca Quran. Kalau tak boleh baca Quran, dapatkan ustaz datang untuk membaca Al-Quran, mengajar Al-Quran. Mesti boleh baca Al-Quran. Mesti boleh lancar Al-Quran. Mesti boleh memahami Al-Quran. Mesti boleh sembahyang dengan baik. Mesti boleh keluarkan sedekah-sedekah kita daripada duit-duit simpanan kita untuk kita menjadi insan yang lebih baik di permukaan bumi ini. Terima kasih sekali lagi kepada Tuan Kuasa. Terima kasih kepada pimpinan Surau Khairiyah Taman Hijau. Tuan-tuan, saya kerap pergi ke Tanjung Malim tu, pergi Andre, kedai makan tu, satu hari yang tidak jumpa dengan tuan-tuan, di kedai makan itulah agaknya kita berjumpa, menjalin hubungan silaturahim di antara kita. Dan kita harap majlis pada malam ini menjadi penghubung tuan-tuan antara kita. Tuan-tuan, yang baik hidup dalam dunia ni, salah satu sifat ahli syurga disebut rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Siapa mereka? Mereka yang kasihkan Allah. Mereka bertemu kerana mereka kasihkan Allah. Mereka berpisah kerana mereka kasihkan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya harap malam ni pertemuan walaupun secara virtual, walaupun tuan-tuan bercara maya, saya harap malaikat menyatukan hati kita semua. Tuan-tuan. Cukup setakat itu. Terima kasih kepada semua. Terima kasih kepada para penonton. Terima kasih. Saya tidak berniat untuk menyebut siapa-siapa. Saya tidak berniat untuk kata orang menimbulkan kelemahan siapa-siapa. Tapi tuan-tuan dan puan, saya berhajat insya-Allah dengan penuh ikhlas dan jujur saya hendak diri saya dengan tuan-tuan dan puan masuk kumpulan yang disayangi, dicintai, dikasihi, diberkati, diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yayasan Sabahat sedang mengusahakan pembinaan Komplek Anjung Sulul Khatimah yang dipaparkan dalam skrin sekarang ini. Yang kedua ialah tentang buku yang saya tulis, ada 3 serangkai buku yang boleh didapati sekarang. Dan yang ketiga ialah FMCC atau First Move Child Care Center, iaitu sebuah taska yang mengambil pelajar-pelajar atau anak-anak dari umur 2 bulan sampai 4 tahun. Yang ketiga ialah Telegram, di mana saya minta teman-teman para penonton menghimpunkan seluruh tenaga yang ada, pemikiran yang ada untuk kita mendaulatkan Islam insya-Allah. Tuan-tuan, seluruhnya ini kalaupun ada imbuhannya, semuanya kita masukkan dalam tabung Anjung Sulul Khatimah. Minta tuan-tuan dan puan menderma, minta tuan-tuan menginfak, minta tuan-tuan melakukan apa saja bagi kita merealisasikan program Komplek Anjung Sulul Khatimah.